Okey, tajuk 3.1.3 yang kedua, menulis sudut dan melukis catak alih bagi bucket sort. Okey, membina sudut dan melukis catak alih bucket sort untuk mengisih senarai ahli jawatan kuasa rumah sukan mengikut abjad. Okey, menggunakan bucket sort. Okey, ini adalah contoh. Awak boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, Kristina ialah setiausaha rumah sukan seri usaha di sekolahnya. Dia dikehendaki mengisih senarai nama ahli jawatan kuasa rumah sukan itu mengikut urutan abjad. Ahli jawatan kuasa rumah sukan seri usaha terdiri daripada 15 orang. Okey. Kristina mengaplikasikan teknik bucket sort untuk mengisih senarai itu. Okey, so ada 15 orang. Okey, AJK ada 15 orang. Jadi, Kristina ni hendak susun, mengisih. Okey, mengisih senarai nama ni mengikut urutan abjad. Okey, ini adalah algoritma. Yang pertama sekali, sebab ini menggunakan bucket sort. Bila bucket bermakna adanya baldi. Okey, adanya baldi bekas. Okey, yang pertama wujudkan beberapa buah baldi untuk menyimpan item-item daripada senarai secara sementara. Okey, secara sementara. Okey, yang kedua, tentukan julat bagi setiap baldi supaya item-item dapat dimasukkan ke dalam baldi. Okey, ingat balik contoh sebelum ni untuk yang cikgu dah terangkan mengenai bubble sort dan bucket sort dalam video sebelum ini. Okey, yang ketiga, masukkan setiap item secara sementara ke dalam baldi berdasarkan julat yang ditetapkan. Isih item-item di dalam setiap baldi. Setelah kita susun ikut julat, masuk dalam baldi. Lepas tu baru kita isihkan. Okey, setelah item-item dalam semua baldi diisih, cantumkan item-item tersebut dan masukkan semula ke dalam senarai. Ini adalah algoritma untuk bucket sort. Okey, katakan, ni kena seperti sebelum ni jugalah. Kena anggapkan senarai L mengandungi item-item yang perlu diisih, iaitu senarai nama ahli daripada 15 orang. Okey, ikut soalan tadi, 15 orang. Okey, I ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. N ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. Lebih kurang sama juga dengan bubble sort. Okey, NB ialah pemboleh ubah yang mewakili bilangan baldi yang diperlukan. J ialah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan baldi. Okey. Okey, contoh sudut untuk soalan tadi, untuk situasi Kristina. Okey, bermula dengan 1. Okey, kemudian setkan senarai L sama dengan nama. Okey, nama AJK tadi, nama ahli jawatan kuasa seramai 15 orang. Jadi dalam L ni tak perlu tulis semua, cukup 3 item pertama dan item yang terakhir sahaja. Okey. Setkan senarai baharu. Okey, isytihar pemboleh ubah I, J, N dan NB. Setkan N sama dengan 15, bermakna 15 item tadi. Setkan NB sama dengan bilangan baldi. Ni adalah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Okey, wujudkan baldi kosong. Okey, kena wujudkan baldi kosong sebab kita nak isihkan ikut julat. Okey, masukkan item ke dalam baldi. Okey, masukkan item ke dalam baldi. Setkan I bersamaan dengan kosong. For I kurang dari N. I kurang dari N. Masukkan senarai I ke dalam baldi.
kira I sama dengan I tambah 1. Jika I ni kurang daripada N, masukkan senarai I ni masuk dalam baldi. Okey. Kira I sama dengan I tambah 1. Okey. Setkan J sama dengan 0. For J kurang daripada NB, jika baldi J kosong, okey, kira J sama dengan J tambah 1. Jika tidak, okey, ni syarat yang kedua. Okey. Jika tidak, isih item, gunakan bubble sort atau jenis isihan lain yang sesuai untuk mengisih item di dalam baldi. Okey, untuk yang ni bila dah susun, dah isih, ikut julap, masuk dalam baldi. Jadi, daripada baldi tu kena isih pula. Kena isih pula item tu supaya ikut turutan. Okey, isih item. Kira J sama dengan J tambah 1. Cantum dan masukkan item-item ke dalam senarai baharu. Maknanya senarai baharu ni adalah senarai selepas diisih. Okey. Papar senarai baharu setelah diisih tadi ikut susunan. Okey, dan tamat. Okey. Okey, ni contoh catat alik untuk sudukut tadi. Boleh rujuk buku teks muka surat 88. Okey, boleh tengok one by one. Boleh tengok satu demi satu. Okey. Simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini dah ikut turutannya. Apakah proses yang berlaku? Okey. Boleh tengok buku teks masing-masing untuk penerangan simbol ini.